ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam kuliah melalui Al-Bayan channel, Al-Bayan Resources channel. Dan pada hari ini kita masih menyambung kuliah kita pada perbincangan berkenaan dengan puasa, iaitu dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Dr. Mustafar Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Asyarbaji. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Rukun puasa. Ya, ini kita masuk pada tajuk yang baru berkenaan dengan rukun puasa. Puasa mempunyai dua rukun asasi, iaitu puasa ada dua rukun asasi. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kita ulang, puasa mempunyai dua rukun asasi. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Perbahasannya kita, di mana perbahasan permulaannya berkenaan dengan niat. Nah, ini dua rukun asasi yang disebutkan tadi, niat dan juga menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bila bermulanya menahan diri, bermula daripada terbit fajar, yakni masuk waktu subuh, sehingga tenggelam matahari, masuknya waktu maghrib. Perbahasan berkenaan dengan niat. Niat iaitu kehendak ataupun qasad melakukan puasa, tempatnya di hati. Tidak cukup dengan hanya melafazkannya dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya. Dalil wajib niat ialah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Al-Bukhari hadis nombor 1, Muslim hadis nombor 1907. Niat puasa Ramadan. Yang niat adalah qasad melakukan puasa, tempat niatnya adalah hati, dan tidak disyaratkan melafazkan dengan lidah. Yang ini bermaksud seseorang yang berlafaz tanpa niat di hati, di mana puasanya tidak jadi ataupun tidak sah. Yang ini niat mesti di dalam hati, dan dalil wajib niat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Seterusnya niat puasa Ramadan. Sekiranya ia adalah niat untuk puasa Ramadan, disyaratkan wujudnya perkara-perkara berikut. Yang ini niat bagi puasa Ramadan. Jika niat untuk puasa Ramadan, dia terikat dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, berniat pada waktu malam.
iaitu hendaklah dilakukan qasad, yakni kehendak melakukan puasa itu pada waktu malam, iaitu sebelum terbit fajar. Sekiranya dia tidak berqasad untuk melakukan puasa kecuali selepas terbit fajar, maka batalah niat puasanya. Dalilnya sabda Nabi SAW, "Man lam yubayyitu siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Hadis yang diriqatkan oleh Imam Ad-Darqutni, juzuk yang ke-2, halaman 172, dan kata beliau para perawinya adalah thiqah. Dan juga Al-Baihaqi, juzuk yang ke-4, halaman 202, yang bermaksud barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Yang niat naklah dilakukan pada waktu malam, yang sebelum daripada terbit fajar. Siapa yang berniat selepas daripada terbit fajar, di mana tidak sah puasanya, yang bagi puasa Ramadan. Yang kedua, penentuan ta'yin. Ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa. Dia hendaklah berazam dalam hatinya untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari. Sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan semata-mata berpuasa, yang ini tidak ditentukan jenis puasa, maka niatnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, bermaksud sesungguhnya amalan itu dengan niat seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Dan bagi setiap orang itu, apa yang telah diniatkannya, bermaksud perbuatannya itu akan mengikut jenis yang telah diqasadkan untuk dilakukannya. Dan yang kedua berkenaan dengan niat. Syarat yang kedua berkenaan dengan niat, syarat bagi niat, yakni ta'yin, yakni penentuan, yakni adalah ditetapkan ataupun ditentukan akan jenis puasa. Andai kata dia hendak berazam dalam hatinya untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari, sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan semata-mata berpuasa, tidak ditentukan jenis puasa, maka niatnya tidak sah. Yang seorang yang nak berpuasa puasa Ramadan, dia hendaklah meniatkan dengan ta'yin, menentukan dalam niat itu puasa Ramadan. Kalau dia tidak mentakyinkan jenis puasanya, di mana tidak sah. Andai kata dia mengatakan saya hendak berpuasa, di mana saya hendak berpuasa itu berbentuk umum, di mana perbuatan itu, niat itu tidak sah bagi puasa Ramadan. Sesungguhnya seorang itu mesti berniat untuk puasa Ramadan, yang ditakyinkan puasa Ramadan. Dan syarat yang ketiga bagi niat berulang-ulang. Maksudnya dia hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan, kerana puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu, bahkan ia adalah ibadah yang berulang-ulang, dan setiap ibadah itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri. Dan juga niat bagi puasa Ramadan hendaklah diniat secara berulang-ulang. Waktunya di waktu malam sebelum daripada fajar, diniatkan secara berulang-ulang setiap malam. Yang mana puasa Ramadan ni dia berulang, sama ada 30 hari ataupun 29 hari. Bermaksud niat itu mesti diulang-ulang sebanyak 30 kali, yakni bagi setiap malam untuk puasa pada hari besok. Ataupun kalau tahun itu, bulan itu hanya 29 hari, naklah diniatkan sebanyak 29 kali pada waktu malam untuk puasa di hari besok. Mengenai puasa sunat pula, niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan. Niat sah dilakukan sebelum tergelincir matahari, dan sah juga dengan niat mutlak. Dalilnya ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu hari Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah kamu mempunyai makanan tengah hari? Jawabnya tidak. Sabda Nabi SAW, kalau begitu aku berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni.
Melainkan ataupun berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan. Yang ini niat sah dilakukan sebelum gelincir matahari dan sah juga dengan niat mutlak. Yang mana niat bagi puasa sunat boleh diniatkan pada siang hari, tidak waktu malam, tapi syaratnya sebelum pada bergelincir matahari, sebelum pada waktu zuhur. Dan tidak diwajibkan, ditakyinkan, ditentukan puasa apa. Sahaja aku berpuasa pada hari ini ataupun sahaja aku berpuasa sudah memadai bagi puasa sunat. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Pada satu hari Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, apakah kamu mempunyai makanan tengah hari? Jawabnya, tidak. Sabda baginda, kalau begitu aku berpuasa. Ini bermaksud puasa yang Nabi SAW puasakan ini adalah puasa sunat. Dan juga berdasarkan kepada hadis ini, Rasulullah SAW berniat pada siang hari. Apabila tidak ada makanan, makan tengah hari, di mana Nabi niat untuk berpuasa. Ini adalah merupakan bentuk puasa sunat yang diniatkan pada siang hari. Dan kata ulama, niat di siang hari itu mesti sebelum daripada gelincir matahari ataupun sebelum daripada waktu zuhur. Yang kedua, rukun puasa yang kedua, perbahasan tentang niat sudah selesai. Yang mana kita ulang, syarat bagi niat itu ada 3. Berniat pada waktu malam. Yang kedua, menentukan jenis puasa ataupun ta'yin. Yang ketiga, berulang-ulang niat bagi puasa Ramadan. Sebab apa puasa Ramadan? Sama ada dipuasakan 30 hari ataupun 29 hari. Bermaksud diulang-ulangkan niat. Yang kedua, rukun asasi yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah, yakni rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa pula ada banyak. Yang pertamanya, makan dan minum. Puasa terbatal sekiranya makan dan minum dilakukan dengan sengaja, walaupun makanan ataupun minuman itu sedikit. Sekiranya dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa, lalu dia makan ataupun minum, maka puasanya tidak batal walau berapa banyak dia makan atau minum. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 1155, dan hadis Al-Bukhari 1831, yang bermaksud barang siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Ini perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama dalam perbahasan ini, makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja pada masa berpuasa. Apa maksud masa berpuasa ini? Di antara fajar dan di antara terbit fajar dan juga terbenam matahari, yakni antara selepas waktu subuh dan juga apabila masuk waktu maghrib. Di waktu itu wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum. Sesiapa yang makan dan minum dengan sengaja, di mana akan membatalkan puasa. Anda kata makan dan minum bukan dengan sengaja, dengan sebab terlupa, di mana tidak membatalkan puasa. Nah, ini berdasarkan pada hadis yang kita bacakan tadi, yang bermaksud barang siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Maksudnya tidak membatalkan puasa dalam keadaan seorang yang tidak sengaja makan minum pada siang hari dia dalam bulan Ramadan dia berpuasa. Yang kedua, menahan diri perkara yang membatalkan puasa. Yang keduanya,
sampainya ain sesuatu ke dalam al-jawf, yakni rongga melalui liang yang terbuka. Maksud makan di sini membatalkan puasa, makanan itu melebihi daripada al-jawf, maknanya rongga yang terbuka. Maksud al-jawf di sini adalah tempat makhraj huruf yang paling ke bawah, yakni halqum ini. Kalau makanan itu dimasukkan ke dalam mulut dan makanan itu melepasi akan jauh ini ke bawah, di mana dia membatalkan puasa. Dan makanan yang dimasukkan, sesuatu yang dimasukkan itu adalah berbentuk ain, maka ain ialah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Maksud jauh ialah otak ataupun apa yang berada antara bawah halqum hingga ke perut. Maksud liang yang terbuka ialah seperti mulut, telinga, kubur, dubur, sama ada bagi lelaki dan juga wanita. Yang ini kedua, ini perbincangan yang kedua, perkara yang membatalkan puasa dengan sebab memasukkan satu ain melalui rongga yang terbuka sehingga sampai kepada paras al-jawf. Jauh di sini maksudnya masuk melalui rongga sampai kepada halqum. Masuk rongga di sini yakni mulut ataupun telinga ataupun hidung, yakni sesuatu yang terbuka, dan makanan atau sesuatu itu masuk melalui jauh rongga yang terbuka itu sampai kepada halqum, yakni ke bawah. Apabila dah masuk sampai ke halqum dan sesuatu yang ain itu turun sampai ke bawah halqum, di mana dia sudah membatalkan puasa. Oleh itu setiap air yang masuk melalui telinga membatalkan puasa kerana ia adalah liang terbuka. Setiap air yang masuk ke dalam mata tidak membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang tidak terbuka. Suntikan di lubang dubur membatalkan puasa kerana lubang dubur ialah liang yang terbuka. Suntikan pada urat tidak membatalkan puasa kerana urat adalah liang yang tidak terbuka, dan begitulah seterusnya. Yang ini perbahasannya, sesuatu ain itu masuk ke dalam rongga yang terbuka sampai kepada ke bawah daripada halqum, masuk sampai ke perut, itu yang membatalkan puasa. Yang mana liang ataupun sesuatu rongga yang terbuka ini, telinga, mulut, hidung adalah terbuka. Yang mana telinga, mulut, hidung, rongga yang terbuka ini dia menyambung sampai kepada halqum. Berbeza dengan mata, mata tidak terbuka dan tidak sampai ke halqum kalau anda kata air masuk ke dalam mata. Begitu juga perkara yang lain, bahagian lain seperti dubur, apabila dimasukkan sesuatu melalui dubur, di mana dia membatalkan puasa sebab dubur adalah liang terbuka. Contoh yang lain pula, injection kepada kulit, di mana kulit tidak dimaksudkan di liang terbuka, dia tidak membatalkan puasa. Semuanya itu disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Sekiranya perkara ini berlaku dalam keadaan lupa, maka dia tidak merosakkan puasanya. Hukum ini dikiaskan dengan makanan dan minuman. Sekiranya lalat atau nyamuk atau debu jalan masuk ke dalam al-jawf, maka puasa tidak batal kerana untuk menghindarinya adalah teramat susah. Maksud di sini, sesuatu yang masuk melalui rongga itu dengan tidak sengaja seperti nyamuk atau debu tidak membatalkan puasa sebab perkara itu sukar untuk dihindari. Yang membatalkan puasa ini sesuatu ain yang masuk melalui jauh ataupun rongga sampai melebihi daripada halqum sampai masuk ke perut melalui ruang terbuka ini dengan sengaja. Sekiranya dia menahan air liurnya, puasa tidak batal kerana susah untuk menghalangnya. Sekiranya dia menahan air liurnya yang bernajis seperti gusinya luka lalu mulutnya tidak dibersihkan, sekalipun air liur berwarna jernih, maka batal puasanya. Yang ini menahan air liur tidak membatalkan puasa, melainkan air liur itu ada najis seperti gusi yang berdarah, dia hendaklah dibuang ataupun diludahkan. Dan baki-baki yang tidak mampu untuk dihilangkan, di mana tidak membatalkan puasa. Seorang yang gusinya berdarah, di mana darah itu tidak boleh ditelan dan hendaklah dia buang, luahkan keluar. Dan andai kata sisa-sisa darah yang tidak mampu untuk dia
hilangkan dengan gusi berdarah itu tidak membatalkan puasa. Yang ni yang membatalkan puasa, air liur yang bercampur dengan darah yang dia mampu untuk buang keluar melalui ludah. Sekiranya berkumur atau masukkan air ke dalam hidung lalu air termasuk dalam al-jawfnya, puasanya tidak batal jika dia tidak mampu dalam memasukkan air sewaktu mengambil wuduk. Sekiranya air termasuk ke dalam al-jawf kerana dia mampu sewaktu memasukkan air, maka puasanya batal kerana ia adalah perbuatan dilarang sewaktu berpuasa. Yang memasukkan air ke dalam hidung, di mana tiba-tiba air masuk ke dalam rongga dan terus sampai kepada bawah daripada halqum, maknanya bawah halqum ke dada begini. Dia sengaja masukkan dalam hidung, dia tahu air itu akan melepasi halqum, di mana batal puasa. Andai kata dia masukkan air dalam hidung masa dia berwuduk tapi tidak mampu untuk menahan air itu termasuk, di mana tidak batalkan puasa. Jadi bermaksud ini sesuatu yang tidak mampu, tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Perkara yang disengajakan memasukkan sesuatu melalui al-jawf, rongga, sehingga sesuatu yang masuk itu melepasi daripada halqum sampai ke perut, di mana dia membatalkan puasa. Pokok persoalan di sini sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ini yang sengaja membatalkan puasa, tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Sekiranya terdapat sisa kesan makanan di celah-celah giginya lalu ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Ini sekiranya dia tidak mampu untuk membezakannya dengan air liurnya, kerana perkara ini ialah perkara yang dimaafkan dan bukan disebabkan sengaja dilakukan. Sekiranya dia mampu membezakan, maka batalah puasanya kerana dilakukan dengan lalai. Begitu juga sisa makanan yang termasuk ke dalam sisa makanan yang ada celah gigi, di mana dengan sebab bergerak lidahnya ataupun air liur di dalam mulutnya menyebabkan makanan tidak sengaja masuk di dalam halqum dan termasuk dalam perut, yang ini tidak membatalkan puasa. Andai kata dia sengajakan ataupun dia tahu kalau dia makanan yang tersisa di lidahnya, di mana apabila terkeluar daripada giginya dan kalau dia tidak ludah dan dia biarkan dalam mulutnya, makanan itu boleh masuk sampai kepada perut, di mana tidak disengajakan membiarkan makanan dalam mulut yang boleh dibuang itu, di mana membatalkan puasa. Sekiranya dia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal kerana hukum ikhtiarnya mempunyai pilihan telah gugur. Sekiranya pula dia dipaksa untuk makan, di mana tidak membatalkan puasa. Maksud dipaksa ini paksaan yang boleh mencederakannya ataupun menghilangkan nyawa. Ini paksaan bukan gurauan, paksaan yang betul-betul paksaan yang kalau tidak diikuti paksaan itu boleh menyebabkan dia binasa tubuh badan ataupun hilang nyawa. Yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa sekalipun orang yang berpuasa yakin bahawa muntahnya tidak masuk semula ke dalam al-jawfnya walaupun sedikit. Sekiranya dia muntah tanpa sengaja, puasa yang tidak batal sekalipun dia tahu bahawa sebahagian daripada muntahnya telah masuk semula ke dalam al-jawfnya tanpa sengaja. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Daud, hadis nombor 2380, dan juga Imam Tirmizi hadis 2720 dan selain keduanya, yang bermaksud barang siapa yang muntah tanpa disengajakan sedangkan dia berpuasa, maka dia tidak perlu mengqadakkannya, dan sekiranya dia muntah dengan sengaja, maka dia hendaklah mengqadakkan puasanya. Itu jelas. Pokok persoalan di sini sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja memuntahkan, di mana batalkan puasa. Tidak sengaja muntah, di mana tidak membatalkan puasa.
Perkara yang membatalkan puasa yang keempat, bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Yang ini kita ulang, perkara yang membatalkan puasa yang keempat, bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-Baqarah ayat 187, yang bermaksud, dan makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, daripada benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib, dan janganlah kamu bersetubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Maksud fajar ialah cahaya yang terbit dengan terang di ufuk langit, dan dengan itu berakhirlah malam dan bermulalah siang. Sekiranya dia bersetubuh dalam keadaan lupa, maka dia tidak membatalkan puasa. Hukum ini dikiaskan dengan makan minum yang terlupa. Yang ini bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, seorang itu berpuasa dengan sengaja bersetubuh, dia membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja dia lupa, dia tidak membatalkan puasa. Dan di sini disebut benang putih, al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi. Maksudnya al-khaytul aswad, al-khaytul abyadu, benang putih ini maksudnya cahaya siang. Cahaya siang ni maknanya apabila batas permulaan berpuasa apabila terbit fajar. Maksud fajar di sini, fajar menandakan waktu subuh, fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Apabila fajar shadiq itu muncul, menandakan waktu subuh sudah masuk, di mana itulah bermula seorang tu naklah menahan makan minum dan menahan diri daripada bersetubuh, sebab dia dalam keadaan permulaan puasa. Dan juga al-khaytil aswadi, benang hitam. Masuk benang hitam ini kegelapan malam, dan kegelapan malam ini bermaksud tibanya waktu maghrib, waktu sudah gelap ataupun cahaya sudah gelap, yang ini sudah hilang cahaya daripada kaki langit, masuk waktu maghrib. Inilah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang tu menahan diri daripada makan minum dan menahan diri daripada bersetubuh pada waktu siang. Masuk siang ini bermula daripada waktu subuh sehingga habis waktu siang itu apabila tibanya waktu maghrib. Dan seterusnya, menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah al-istimna'. Al-istimna' ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya, ataupun dengan menggunakan tangan. Sekiranya orang yang berpuasa sengaja melakukannya, maka batal puasanya. Tetapi sekiranya ia berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Dengan ini dimakruhkan dengan karahah tahrim, makruh yang hampir kepada haram, bercium pada siang Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya, sama ada laki-laki atau wanita, kerana ia mendedahkan kepada merosakkan puasa. Mengenai orang yang tidak cepat naik syahwatnya, yang utama baginya ialah meninggalkan demi menutup pintu yang merosakkan puasanya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kelima, al-istimna', yakni keluar mani, sama ada dengan menggunakan tangan ataupun dengan bercumbuan dengan isteri, muqaddimah kepada jima'. Orang yang dengan sebab bercumbuan menyebabkan dia terkeluar mani, di mana perkara ini membatalkan puasa. Di mana seorang yang nafsu syahwatnya cepat terangsang, bagi dia bercumbuan dengan isteri adalah karahah tahrim, yakni makruh yang hampir kepada haram, sebab boleh menyebabkan dia naik syahwat dan terkeluar mani.
Laki-laki yang tidak cepat naik syahwatnya, dia bercumbuan dengan isterinya, yang utamanya adalah dielakkan daripada perbuatan itu takut boleh menyebabkan jadi persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, di mana persetubuhan siang hari bulan Ramadan boleh menyebabkan batal puasa. Dan orang yang batal puasa dengan sebab persetubuhan di siang hari dalam keadaan puasa, dia hendaklah bayar kafarah. Di mana perkara ini disebut oleh Imam Muslim, yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis 1106, meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW telah mencium aku sewaktu baginda berpuasa. Siapakah di kalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW menguasai nafsunya? Ini keharusan mencium isteri pada bulan puasa, di siang hari bulan puasa, dalam keadaan berpuasa adalah harus. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, yang mana Rasulullah SAW mencium Aisyah sedangkan dia berpuasa Ramadan. Walaupun sebegitu, Aisyah mengatakan, siapakah di kalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW menguasai nafsunya? Ini adalah merupakan tanda mencium isteri di siang hari bulan Ramadan. Seorang berpuasa harus berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW, di mana walaupun sebegitu Rasulullah SAW dapat menahan dirinya daripada dikuasai oleh nafsu syahwatnya untuk bersetubuh. Bagi mereka yang tidak mampu menahan nafsunya, di mana mencium isteri dalam keadaan dia tidak mampu mengawal nafsunya, yang boleh menyebabkan berlakunya persetubuhan, di mana perbuatan itu karahah tahrim, yakni makruh yang tahrim. Makruh ada dua, makruh tahrim dan juga makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang hampir kepada haram. Makruh tanzih ini yang biasa kita faham, kalau melakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala, itu maksudnya makruh tanzih. Makruh tahrim ini adalah perkara yang dilarang, di mana perbuatan itu makruhnya hampir kepada haram. Mari jelas kepada kita di sini, yakni mencium isteri itu asalnya harus, melainkan mereka tidak mampu menahan geloranya, dia haram, makruh tahrim baginya untuk mencium isteri. Dan anda kata perbuatan itu menyebabkan, walaupun dia tidak bersetubuh dengan isterinya, tapi syahwatnya kuat menyebabkan terkeluar mani. Perbuatan itu juga mengeluarkan mani dengan sengaja, sama ada dengan guna tangan atau bercium-ciuman dengan isteri menyebabkan dia keluar mani, di mana membatalkan puasa. Para ulama berkata maksud kata-kata Aisyah radhiyallahu anha ialah sepatutnya kamu menjauhi daripada bercium dan jangan menyangka bahawa diri kamu adalah seperti Nabi SAW yang boleh melakukannya. Ini kerana baginda mampu menguasai dirinya dan dapat dijamin apabila baginda mencium tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu dan seumpamanya, sedangkan kamu tidak ada jaminan terhadap perkara itu. Ini yang dimaksudkan oleh Aisyah daripada hadis ini. Siapakah di kalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW menguasai nafsunya? Ini dimaksudkan oleh Aisyah, itu perkataan dia. Perkara yang membatalkan puasa yang keenam, haid dan nifas. Haid dan nifas merupakan keuzuran yang menghalang sahnya puasa sekiranya wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifasnya pada sebahagian daripada siang, maka batallah puasanya dan wajib baginya mengqada puasa hari tersebut. Di mana perkara ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 298, dan Imam Muslim hadis 80, meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda tentang wanita dan baginda telah ditanya sebab kurangnya agama bagi mereka. Baginda menjawab, bukankah apabila dia sedang haid dia tidak sembahyang dan puasa? Dan orang yang didatangi haid ataupun nifas, yakni perkara itu membatalkan puasa. Anda kata dia berpuasa, dia didatangi haid ataupun dia bernifas, di mana dia membatalkan puasa dengan sebab dua perkara itu. Perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh, gila dan murtad. Na'udzubillah. Gila dan murtad merupakan penghalang daripada sahnya puasa kerana yang berada di dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian yang kelayakan untuk beribadah.
Dan seterusnya, perkara yang batalkan puasa yang ketujuh, apabila seorang itu berpuasa dia gila ataupun murtad, na'udzubillah, menyebabkan puasanya itu terbatal sebab seorang yang gila ataupun murtad hilang keahliannya untuk beribadah. Di mana orang murtad itu sama taraf dengan kafir. Orang kafir dia nak beribadah mesti dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya ibadah itu syarat diterima ibadah itu dengan sebab Islam. Islam seorang kafir dengan mengucap dua kalimah syahadah. Islam seorang yang murtad dengan sebab mengucap dua kalimah syahadah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang gila juga hilang keahliannya dengan sebab gila apabila dia berpuasa. Mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan ini agar puasanya sah bermula dari terbit fajar sehingga matahari betul-betul tenggelam. Sekiranya orang yang berpuasa melakukan perkara-perkara yang membatalkan ini dengan sangkaan fajar belum terbit, tetapi selepas melakukannya sangkaannya jelas meleset, maka batalnya puasa. Dia hendaklah menahan dirinya, yang tidak makan dan minum dan lain-lain seperti orang yang berpuasa sepanjang siang hari sebagai menghormati bulan Ramadan. Dia juga dikehendaki supaya mengqada puasa tadi. Dan ini seorang yang berpuasa hendaklah menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antara membatalkan puasa juga termasuk dalam perkara menyangkakan fajar belum terbit. Seorang yang makan di waktu malam disangkanya belum subuh atau belum waktu fajar, tiba-tiba apabila ditengok betul-betul sudah lebih ataupun sudah waktu fajar ataupun sudah waktu subuh dia makan, walaupun kadang gelap tapi waktu dia makan itu sudah terbit fajar ataupun sudah masuk waktu subuh, perkara itu menyebabkan puasanya batal. Dan dia hendaklah menjaga ataupun hendaklah dia imsak, menjaga dirinya daripada makan dan minum, dan hendaklah diqada puasa yang batal itu di kemudian hari selepas daripada bulan Ramadan. Begitu juga apabila seorang berbuka pada akhir siang di waktu petang dengan sangkaan matahari telah tenggelam, kemudian terbukti bahawa matahari belum tenggelam, maka batallah puasanya dan wajib ia mengqadanya. Begitu juga seseorang yang menyangka sudah malam, sudah masuk waktu maghrib, tiba-tiba belum waktu maghrib dia sudah makan, di mana membatalkan puasa dan hendaklah dia qada selepas daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini dalam perbahasan berkenaan dengan rukun puasa, kita ulang, rukun puasa itu mempunyai dua rukun asasi, iaitu niat puasa, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Dan pada bahagian niat puasa, syarat bagi niat puasa tu ada tiga: berniat pada waktu malam, yang kedua menentukan yang ta'yin puasa tu jenis apa, yang ketiga naklah diulang-ulang niatnya pada setiap malam pada malam Ramadan untuk dia berpuasa. Dan yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa di sini ada 7. Kita ulang, yang 7 itu yang membatalkan puasa makan dan minum. Yang kedua, sampainya suatu ain melalui rongga ataupun jauh hingga masuk kepada liang sehingga lebih daripada halqum, di mana membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani membatalkan puasa. Al-istimna' yakni keluar mani bukan dengan sebab bersetubuh, dengan tanpa dia mengeluarkan mani, sama ada dengan tangan ataupun dengan sebab bercium-ciuman membatalkan puasa, melainkan keluar mani kerana tidur, yakni dia tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa yang ke-6 dengan sebab haid dan nifas. Membatalkan puasa yang ke-7 gila dan murtad, wal'iyyazubillah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat manfaat kepada kita semua untuk beramal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika shalihin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.